perkuliahan yang bertajuk Antara Adat, Syariat dan Khurafat. Jadi insya-Allah saya akan teruskan, tapi sebelum saya mulakan syarahan saya pada malam ini, terlebih dahulu saya nak minta maaf kepada anda, kepada semua, kerana apa yang ingin saya sampaikan sebentar nanti mungkin adalah isu-isu sensitif, kerana saya akan menyentuh tentang adat istiadat ataupun amalan-amalan kebiasaan yang sering diamalkan oleh masyarakat kita. Jadi harap-harap tak adalah yang apa orang kata kecil hati ke apa-apa. Okey. Yang kedua, tidak ada kena-mengena dengan sesiapa di sini. Saya cakap secara umum. Jadi jangan ada yang termakan cili pula, termakan nangka, terasa pedas, kata ustaz sindir saya ke, ustaz cakap pasal saya ke. Tidak, saya tidak ada menyentuh sesiapa di sini. Saya bercakap secara umum. Dan yang terakhir sekali, tujuan kita adakan tajuk ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menyedarkan tentang penyelewengan akidah. Kerana kita lihat ada sebahagian mungkin adat-adat kebiasaan yang kita lakukan mungkin terkeluar daripada ajaran ataupun syariat Islam. Jadi kalau boleh kita elakkan. Baik. Sebelum baru saya parking saja kereta tadi, ada orang SMS. Dia kata, ustaz betul ke kalau pakai cincin dekat jari sekian-sekian tak masuk syurga? Jadi ini antara perkara-perkara khurafat dan sebagainya. Nanti kita akan berkongsi. Tapi sebelum itu saya nak berkongsi sedikit beberapa istilah dalam Islam. Contohnya tentang tauhid. Kalau saya tanya apa itu tauhid, secara ringkas, tauhid diambil daripada perkataan Arab wahid yang bermakna satu. Ia bermaksud menganggap sesuatu itu satu. Kalau kita kata tauhid kepada Allah ataupun mentauhidkan Allah, apa maksudnya? Bermaksud kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang mencipta alam dan yang wajib disembah. Dan mungkin kita juga pernah dengar tauhid rububiyah, iaitu kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang mencipta, mentadbir dan berkuasa ke atas alam ini termasuk kita. Dia sahajalah Tuhan yang memberi rezeki, menghidup serta mematikan makhluknya. Itu tauhid rububiyah. Dan mungkin kita pernah dengar tauhid uluhiyah, bermaksud mengesakan Allah sebagai ilah, iaitu dengan perbuatan kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa, yang wajib disembah, dipuji dan diabdikan diri kepadanya. Hanya Allah sahajalah yang wajib dihalakan doa permintaan manusia. Jadi kalau kita nak minta, wa idza sa'alta fas'alillah, Nabi kata, kalau nak minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tauhid adalah sebab diterimanya ibadah kita. Kalau tauhid kita betul, insya-Allah akidah kita betul, segala amalan kita, akhlak kita semua akan betul. Perumpamaan seperti pokok, akarnya seperti akidah, seperti tauhid kita. Kalau akar tak betul, atasnya pun tak betul. Jadi sia-sia amalan kita kalau akidah kita ni tak betul. Baik, tadi kita dah tahu tentang tauhid, iaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala, sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa sebab yang mana tauhid kita boleh batal. Dan sebab utama yang boleh membatalkan tauhid kita adalah syirik. Mungkin kita biasa dengar syirik. Apa tu syirik? Syirik ialah kata lawan bagi tauhid. Syirik bermaksud menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya syirik ini percaya di sana ada Tuhan selain Allah, ataupun dia meminta pertolongan bukan kepada Allah, dia minta kepada benda-benda yang lain. Contoh, ini gambar. Kalau kita lihat orang sedang menyembah pokok, maksudnya dia meminta kepada pokok. Minta apa?
Kalau tengok orang-orang macam gini, selalunya mereka minta nombor ekor. Nak tikam nombor, pergi kubur, pergi pokok, minta nombor ekor. Na'udzubillah. Ini syirik. Meminta pertolongan, bantuan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh. Kemudian syirik ada 3 bahagian. Pertama, syirik akbar, syirik yang besar, iaitu mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, seperti menyembah berhala, menyembah kubur, dan menyembah orang mati. Jadi syirik, dia sembah Allah, dalam masa yang sama dia sembah pokok, dia sembah orang mati dan sebagainya, terkeluar daripada ajaran Islam. Dan yang kedua, syirik asghar, menjadi wasilah yang membawa kepada syirik akbar dan ada penyekutuan kepada Allah, cuma tidak membawa keluar daripada agama Islam. Contohnya, orang-orang pakai tangkal ataupun sumpah dengan selain Allah. Jadi hari ini saya akan sentuh sedikit tentang azimat, tangkal dan sebagainya. Yang ketiga, syirik khafi, yang tersembunyi, tak nampak. Syirik yang berbentuk amalan hati seperti riak dan sum'ah dalam setiap amalan yang dilakukan. Contohnya, dia semayang bukan kerana Allah, tapi kerana nak menunjuk-nunjuk. Pergi semayang Jumaat bagi kaum lelaki, bukan kerana Allah, tapi kerana malu. Kawan-kawan pergi semayang Jumaat, dia pun ikut semayang Jumaat. Padahal setiap hari dia tak pernah semayang. Seminggu sekali je semayang Jumaat. Pasal apa? Malu dengan kawan. Ini syirik khafi. Baik. Ini gambar contoh-contohlah. Orang sembelih korban, tapi bukan kerana Allah, kerana sebab-sebab tertentu. Dan ini berlaku di Indonesia. Mereka campak seekor kambing dengan tujuan supaya mereka mendapat rahmat, contohnya, mendapat kebaikan. Na'udzubillah. Ini orang Islam. Syirik boleh berlaku dengan beberapa perkara. Pertama, dengan perkataan. Kita orang Islam, kita percaya kepada Allah, kita melakukan tauhid, tapi kadang-kadang perkataan kita boleh menjadikan kita seorang yang musyrik, syirik. Na'udzubillah. Contohnya, dia kata, kalau tidak kerana pokok keramat ini, pasti tak menjadi. Dia percaya kerana pokok inilah aku boleh buat sekian. Ataupun dia kata, kerana cincin inilah aku sembuh dan sebagainya. Dia percaya cincin, pokok ini boleh memberikan dia kuasa. Kemudian perbuatan. Tadi perkataan, sekarang perbuatan, iaitu berdoa selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga melakukan sihir dan sebagainya. Kenapa saya kata perbuatan sihir itu syirik? Kerana orang yang menuntut ilmu sihir ataupun melakukan sihir, dia ada buat perjanjian dengan syaitan. Seterusnya, kepercayaan. Percaya kepada bomoh, percaya kepada tukang telik dan sebagainya. Begitu juga dengan kepercayaan khurafat. Apa tu khurafat? Apa makna khurafat? Adik-adik tahu tak apa makna khurafat? Pernah tengok filem khurafat? Tahu tak apa tu khurafat? Tak tahu. Pernah dengar lah, tapi tak tahu apa makna khurafat. Okey, kalau kita buka kamus bahasa Arab, contohnya Al-Mu'jam Al-Wasit, khurafat bermakna cerita-cerita yang mempesonakan, yang dicampur adukkan dengan perkara dusta, bohong. Cerita the best kita dengar, tapi sebenarnya itu bohong, tak betul. Kalau buka kamus Al-Marbawi, khurafat maksudnya cerita karut, cerita nonsen, merepek. Kalau buka kamus Dewan, apa makna khurafat? Khurafat ialah kepercayaan karut yang diada-adakan berpandukan kepada perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian alam yang berlaku. Jadi secara ringkas, apa itu khurafat? Khurafat ialah semua cerita, sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Jadi ini semua adalah khurafat, buat sesuatu yang menyimpang daripada ajaran Islam. Nanti saya akan berikan contohnya. Dan kalaulah
mungkin ada masa saya akan open. Kalau ada sesiapa nak bertanya, silakan, ahlan wa sahlan. Mana tuan pengerusi? Boleh insya-Allah. Jadi berbual pasal khurafat, masih ada lagi ke orang Islam kita buat perkara-perkara khurafat, khususnya di Singapura ini? Ada tak orang buat khurafat sekarang di Singapura? Ke dah tak ada lagi dah? Ada, saya dengar orang cakap ada. Kebetulan minggu lepas saya telah dipanggil ataupun dihubungi oleh pihak radio kerana ada pendengar-pendengar sedang berbincang tentang isu-isu khurafat. Jadi dia kata, Ustaz, boleh tak kita nak tanya Ustaz beberapa soalan? Okey, jadi silakan. Jadi antara soalan yang sering ditanya, pertama tentang susuk. Ini soalan yang sering ditanya. Nanti saya akan berkongsi. Kemudian tentang pelaris. Tahu tak apa pelaris? Letak sesuatu azimat tangkal dekat kedai dengan niat supaya perniagaan maju. Itu pelaris. Boleh ke tak boleh? Kemudian soalan seterusnya, kuda kepang. Ada pengamal kuda kepang kat sini? Kalau ada, minta maaf. Kerana pada malam ini saya ingin berkongsi sedikit tentang permainan kuda kepang mengikut pandangan Islam. Jadi saya harap pengamal-pengamal kuda kepang harap bila dengar berlapang dada. Baik. Seterusnya tangkal dan mandi bunga. Inilah soalan-soalan yang sering ditanya sampai sekarang. Ada orang mandi bunga? Saya mandi sabun. Okey, nanti kita berkongsi. Secara ringkas ini soalan yang biasa ditanya. Pertama, Ustaz, boleh tak kita mandi bunga? Boleh ke tak boleh? Sebelum itu, kenapa orang mandi bunga? Ini yang ditanya minggu lepas. Dia kata, Ustaz, ada pendengar ni nak tahu lah, boleh tak kita mandi bunga? Jadi kalau kita tanya dulu, kenapa orang-orang ni mandi bunga? Ada sebab. Bukan suka-suka dia nak mandi bunga. Jadi antara sebab orang mandi bunga pertama ialah untuk mendapatkan jodoh. Dia umur dah, apa orang kata, dah terlajak, tak dapat jodoh, dia dah risau. Jadi jumpa bomoh kata, jangan risau, kau pergi ambil bunga 7 macam, kau pergi bawa dekat makam mana-mana, kau baca-baca, lepas tu balik kau mandi dengan bunga tersebut untuk mendapatkan jodoh. Ada juga orang yang mandi bunga untuk buang apa? Jangan baca kuat-kuat. Pelan-pelan aja. Buang sui lah, sedap sikit dengar. Pergi sana dapat kerja, ataupun sikit-sikit aksiden dan sebagainya. Jadi alamak, aku ni asyik nasib malang aje lah. Jumpa kawan kat kedai kopi, kenapa? Aku ni asyik nasib malang. Oh senang, kau mandi bunga, hilang sui. Ni ada untuk ilmu persilatan. Ada orang belajar silat kat sini? Adalah. Tengok muka satu-satu ganas, mesti belajar silat. Jadi ada perguruan-perguruan ni, kalau nak grading ke nak apa, mereka disuruh mandi bunga supaya lebih hebat, lebih kebal dan sebagainya, dan macam-macam lagi. Baik. Dalam Islam, dalam syariat Islam, tiada syariat dalam agama Islam menyuruh amalan mandi bunga. Tidak ada. Baik dalam Al-Quran ataupun hadis, memang tidak ada. Cuma bunga ada khasiat tersendiri. Oleh itu jika mahu mandi bunga kerana khasiat bunga itu, tidak menjadi kesalahan. Kerana kalau mengikut pakar-pakar motivasi, bunga dia ada vitamin, ada dia punya aroma dan sebagainya. Kalau kita berendam dekat air, kita letak bunga mawar contohnya, boleh mendatangkan semangat, motivasi. Itu tak mengapa, kerana khasiat bunga tersebut. Tetapi jika mandi bunga dengan niat menghilangkan suih atau dapat jodoh dan sebagainya, ia satu khurafat, ditolak dalam Islam. Jangan kita amalkan. Jadi mandi bunga sebenarnya berasal dari ajaran dan adat agama Hindu. Ini budaya orang-orang Hindu. Kenapa kita ikut? Kenapa kita kena buat? Jadi jangan kita amalkan, jangan ikut budaya mereka. Ini kebetulan musim haji. Orang baru balik haji ada juga orang yang mengatakan sebenarnya dekat negeri Makkah ni banyak juga orang buat khurafat. Saya bawa contoh saja. Betul ke di dalam Masjidil Haram ni ada tiang jin? Siapa pernah dengar tiang jin? Kalau buka internet, awak tekan tiang jin, Google, keluar benda ni. Wallahu alam.
Jadi perkara-perkara khurafat, mesti mencari tiang jin di dalam Masjidil Haram, peluk kuat-kuat boleh memanjangkan umur. Seterusnya boleh mendapat toyol dengan bersembahyang sunat sebanyak-banyaknya secara menghadap tiang tersebut untuk dibawa balik toyol itu sebagai khadam. Jin yang dibawa balik dari Mekah adalah jin yang baik kerana mereka adalah Islam. Jin baik tapi suruh curi duit jadi toyol. Amalan memeluk tiang jin dengan kepercayaan tertentu adalah khurafat. Ia boleh merosakkan akidah seseorang dan ia juga menambahkan amalan-amalan bid'ah yang sesat, na'udzubillah. Jadi antara perkara-perkara khurafat di kota Mekah, sapu serban, dompet, duit dan baju pada Kaabah. Contohnya pergi sana bawa serban, pergi sapu dekat Kaabah. Supaya apa? Pelaris. Kemudian beli khusus kain putih yang hendak dijadikan kafan dan basuh dahulu dengan air zam-zam di Mekah, disimpan dan diwasiatkan untuk dijadikan kain kafan. Dengannya mungkar dan nakir tidak berani memukul badan yang dibalut dengan kain tersebut. Hebat. Kain kafan basahkan dengan air zam-zam dekat Mekah. Bila nak mati pesan kepada ahli waris supaya dikafankan dengan kain kafan tadi. Jadi dia kata muka nakir takkan datang, takkan pukul. Ini semua khurafat. Baik. Dah tadi Seterusnya, apakah hukum seseorang itu mendakwa dia boleh mengetahui perkara gaib? Sekarang ni saya ada dengar pelajar-pelajar bertanya, Ustaz, saya ada kenal seorang ni, dia tahu benda gaib. Hebat Ustaz. Hukumnya adalah berdosa besar. Nabi Muhammad SAW seorang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang diberitakan oleh Allah kepadanya. Sekarang ni ramai orang-orang yang kononnya tahu benda-benda gaib. Sampaikan ada yang meramalkan hari kiamat boleh berlaku pada sekian-sekian hari dan sebagainya. Sedangkan Nabi sendiri tidak tahu. Jadi kalau boleh jangan percaya. Dan siapa yang mendakwa dia boleh tahu benda-benda gaib, hukumnya adalah berdosa besar. Ada dukun yang mendakwa boleh mencari barang yang hilang atau dicuri. Apakah hukum meminta pertolongan dari dukun tersebut? Contoh di gambar-gambar sabda Nabi SAW, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatuhu 40 yawman. Sesiapa yang datang berjumpa dukun, lantas dia bertanyakan tentang sesuatu, kemudian dia membenarkannya, nescaya solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Na'udzubillah. Ini ada satu kes di Malaysia. Dek percaya bomo, kumpulan belasah pelajar atas tuduhan curi. Ada pelajar, dia kata barang mereka hilang dekat sekolah, barang hilang dekat asrama. Jumpa bomo kata, oh yang curi si fulan. Habis si fulan tu kena keroyok. Kerana percaya dengan ramalan bomo tadi. Padahal pelajar tadi tak buat apa-apa pun. Jadi jangan percaya dengan ramalan ataupun telikan tukang-tukang telik ataupun dukun. Kerana mereka tidak tahu benda-benda yang gaib. Kemudian sabda Nabi mengatakan, man ataka hinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang berjumpa bomo lalu dia membenarkan apa yang dikatakan olehnya, maka sesungguhnya dia telah mengkufuri apa yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi ramai sekarang ada yang main bomo. Okey, ini contoh-contoh. Apa hukumnya berubat di tempel? Ada ke orang Islam pergi tempel berubat? Ada tuan-tuan. Saya pernah dengar dan saya tahu ada orang yang sakit, dia pergi tempel. Contohnya ada keluarganya tersampuk, dia pergi jumpa Sami Buddha, pergi tempel untuk berubat. At last Sami Buddha tu kata, kenapa kau tak pergi masjid jumpa ustaz lagi bagus, dia kata. Masalah. Dan bahawasanya surah jin, ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Kita teruskan. Bolehkah kita menggunakan perantaraan jin untuk tujuan rawatan?
ada orang-orang ni dia dah terdesak. Kemudian dia jumpa satu orang pakar, dia kata dia boleh berubat tapi dengan perantaraan jin. Dia akan panggil jin, dia akan masukkan jin dalam badan dan sebagainya untuk tujuan rawatan. Boleh ke tak boleh? Mengikut pendapat yang sahih, ia tidak diharuskan, hukumnya haram walaupun jin-jin tersebut terdiri daripada jin Islam. Ya, kalau boleh jangan meminta pertolongan daripada jin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh nampak tak gambar apa ini di depan? Agak-agak orang ni sedang buat apa? Sedang apa? Seorang lelaki ataupun seorang bomoh sedang memakaikan susuk kepada seorang wanita. Ada orang pakai susuk kat sini? Kalau ada pun diam-diamlah, jangan cakap kuat-kuat. Buat malu company. Okey. Ramai orang yang pakai susuk sebenarnya. Okey. Contohnya yang keluar di berita harian, saya tak ingat bila. Orang ni dia pakai susuk kerana nak kuat beribadah. Ada. Tapi kebanyakan orang memakai susuk ada dua saja saya lihat. Satu kerana nak cantik, nak awet muda. Jadi bila dia pakai susuk, memanglah cantik, memanglah awet muda. Yang kedua, dia pakai susuk kerana nak kuat. Lagi-lagi yang selalu bergaduh, samsing ataupun dalam ilmu persilatan, dia pakai susuk kerana nak kuat. Dan orang-orang ni kalau x-ray, contohnya gambar ini dia entah sakit ke apa, dia pergi hospital, bila x-ray dia tengok, nampak tak? Dekat muka dia ni banyak jarum kecil-kecil. Tu semua susuk. Kalau saya kira ada dalam lebih daripada 10 dia pakai susuk dekat muka. Untuk apa? Untuk nampak cantik, untuk awet muda. Dan ini keluar dekat berita juga, pengamal susuk taubat lihat ajal rakan mati azab. Melihat rakan karib mati dalam keadaan ngeri apabila wajah berubah hodoh, kulit seolah-olah hangus akibat memakai susuk. Seorang wanita akhirnya bertaubat dengan nekat membuang susuk dipakainya selama lebih 20 tahun kerana tidak sanggup mengalami nasib serupa. Ada orang-orang di luar sana, mereka pakai susuk, kemudian bila nak mati susah. Kenapa susah? Kerana susuk ni bila dia pakai, bukan setakat pin, bukan setakat jarum yang dimasukkan, tetapi sebenarnya mereka masukkan sekali dengan khadam. Ada jin yang mendampinginya. Jadi mengikut pengalaman, orang-orang yang pakai susuk bila nak mati memang susah. Susah sangat nak mati. Sebab itu ada kes kawan dia tengok, alamak, kawan dia lagi satu tu pakai susuk sama-sama, lepas tu nak mati susah, dia pun nak buang. Dah 20 tahun dia simpan. Okey. Jadi saya nasihatkan, kalau ada di kalangan kita di sini yang masih simpan susuk, cepat-cepat buang sebelum terlambat. Na'udzubillah. Oh, tak nampak Okey. Saya ada bertemu beberapa orang tahun ini juga. Ada satu, selepas saya beri ceramah, kebetulan berceramah tentang susuk dan sebagainya, ada seorang kakak jumpa saya, dia kata, "Ustaz, macam mana saya nak buang susuk?" Bila dah dengar, dah tahu hukumnya haram dan sebagainya, dia menyesal, dia takut. Ada kes. Dan ada juga yang baru nak pakai, tapi alhamdulillah dia tanya dulu. Dia kata, "Ustaz, kaki saya sakit-sakit, lemah." Kemudian seorang teman beritahu, kalau kau nak kuat, kaki kau nak bagus, kau pakai susuk. Mesti power punya kaki kau. Kau buat kerja pun senang. Ni jin marah. Dia kata asyik berbual pasal aku je. Dia kacau. Tak adalah Okey. Tuan-tuan, ni apa tuan-tuan? Apanya? Kuda kepang. Oi, tahu semua Masya Allah. Kira kuda kepang ni terkenal lah. Baru saya tunjuk, semua dah tahu. Memang betul. Ini adalah kuda kepang. Kuda kepang boleh ke tak boleh? Kuda kepang ni, kalau kita tengok persembahan dia, dia akan makan kaca. Dia akan apa lagi? Asap. Kemudian dia akan
pijak kaca, panjat pokok dan sebagainya. Dia sedar ke tak sedar? Tak sedar. Jadi mengikut apa yang saya dengar daripada teman-teman yang mengamalkan kuda kepang, yang bermain kuda kepang sebenarnya dah tak sedar. Yang main itu sebenarnya adalah setan ataupun jin. Sebab tu mereka boleh pijak kaca, boleh makan kaca dan sebagainya. Kemudian okeylah, diorang sendiri mengaku, diorang kata kuda kepang ni kalau ikutkan hukum asal memang syirik, kerana kita seru jin, kita seru syaitan baru kita boleh main. Tapi Ustaz, boleh tak kita setakat kuda kepang ni setakat kita gunakan sebagai kesenian dan budaya? Bukan makan kaca Ustaz, kita tak makan kaca, kita cuma buat tarian aja. Ataupun kalau ada pengantin jalan, kita berarak, kita mengiringi pengantin dengan kuda kepang. Tidak ada unsur-unsur panggil jin ataupun makan kaca dan sebagainya. Jadi boleh ke tak boleh agak-agak? Tak boleh? Boleh. Kenapa? Pasal dia bersih. Okey, pasal dia kata, oh saya tak panggil jin, saya cuma tarian. Saya nak bawa satu cerita. Ini keluar di Berita Minggu pada 11 April 2010. Menurun di sekolah gara-gara kuda kepang. Okey, ini sudah berlaku beberapa kes di sekolah-sekolah. Asalnya mereka kata, oh ini tak ada apa-apa, cuma CCA, kita buat belajar tarian sahaja. Tapi bila belajar tarian, apa yang berlaku? Ramai pelajar-pelajar menurun, ramai pelajar-pelajar tersampuk. Sedangkan mereka ni tak panggil jin, mereka tak panggil setan, cuma setakat pegang joget aja. Tapi kenapa boleh tersampuk? Kenapa boleh menurun? Saya baca saya diminta pihak sekolah supaya datang dan memberi nasihat kepada para pelajar yang terlibat agar tidak mencetuskan sebarang gangguan apabila mula menurun dan mengamuk di dalam kelas, kerana ia akan menjejas kelancaran pembelajaran. Jadi mengikut pengalaman, mengikut apa yang kita baca, pelajar-pelajar di sekolah yang bermain kuda kepang ini, walaupun tidak ada seru jin dan sebagainya, ada dia punya tempias. Ramai yang tersampuk dan ramai juga yang dia punya akhlak berubah, sifat sikap dia berubah. Daripada seorang pelajar yang pandai, seorang pelajar yang ceria, yang berakhlak, tiba-tiba berubah menjadi pelajar yang malas belajar dan juga pelajar yang kuat marah, pantang kena sikit, mengamuk, panas baran dan sebagainya. Ini berlaku. Jadi macam mana boleh berlaku? Mungkin kita tak tahu. Okey, sebelum itu saya nak berkongsi di Berita Minggu, mengapa fatwa yang dikeluarkan MUIS pada 1979 bahawa permainan kuda kepang haram di sisi Islam kerana ia melibatkan penggunaan kuasa gaib yang diserapkan kepada seseorang tidak dipatuhi. Jadi memang dah ada fatwa MUIS pada tahun 1979 mengatakan permainan kuda kepang ini haram. Dan kalau kita baca di akhbar kemarin, sebelum mereka bermain, mereka akan pasang gelanggang. Dan pengalaman teman-teman, mereka kata kuda yang mereka gunakan, selalunya mereka akan asap setiap Khamis malam Jumaat, kasih makan dulu. Jadi kuda ni bukan sembarang kuda, sudah diisi. Sebab itu kadang-kadang kuda tadi ada tempias. Kalau kita setakat main-main dengan muziknya, boleh tersampuk. Dan khutbah Jumaat pada 6 Februari 2009, MUIS telah keluarkan dalam teks perubahannya mengatakan kita tidak boleh rela melihat kemungkaran berlaku dan membiarkan ia berleluasa. Sebagai contoh, dewasa kini kita masih dapati segolongan masyarakat kita yang giat mengamalkan budaya warisan yang membabitkan pemujaan jin dan penggunaan ilmu hitam, seperti sebahagian tarian kuda kepang dan seni mempertahankan diri. Jadi ini dah diwar-warkan dalam teks MUIS, khutbah MUIS pada tahun 2009. Dan MUIS juga telah mengeluarkan kenyataan pada 7 April 2010. Jenis tarian atau permainan kuda kepang yang umumnya dipercayai merupakan suatu tarian tradisional yang berasal dari Jawa yang melibatkan unsur-unsur menurun adalah bertentangan dengan lunas ajaran agama Islam. Persembahan yang melibatkan unsur-unsur tersebut bukan sahaja membahayakan diri para pemain yang terlibat,
tetapi juga mengganggu ketenteraman orang awam yang hadir. Oleh yang demikian, setiap orang Islam dinasihatkan supaya menghindari dan tidak menyokong amalan tersebut. Walaupun dia kata, oh ustaz, ini cuma kita tarian dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya kita elakkan. Okey. Soalan seterusnya yang sering ditanya, ini tentang apa tadi? Pelaris. Saya seorang pemandu teksi. Saya menggantungkan kuda laut di dalam teksi saya kerana menurut satu kepercayaan, jika kita menggantungkan kuda laut dalam rumah atau mana-mana premis, ia akan mengelakkan daripada memasuki pencuri. Adakah Islam melarang perbuatan ini? Adik-adik pernah nampak kuda laut? Ini dia. Kuda laut, tangkal kuda laut. Jadi ada kepercayaan khurafat, kalau kita gantung benda ini, kuda laut ini dia kecil, dia bukan besar. Letak dekat teksi, dekat kedai, dekat rumah, pencuri tak masuk. Betul ke tak betul? Tak betul lah. Dia percaya kuda laut ini boleh memberikan manfaat, boleh memberikan mudarat. Ni dah syirik. Dia percaya, padahal kuda laut ni tak ada apa-apa, dia makhluk macam kita. Na'udzubillah. Okey. Jadi tangkal kuda laut. Soalan seterusnya, okeylah kuda laut tak boleh letak. Kalau gantung kuda laut syirik, boleh tak saya menggantung doa-doa di dalam kereta? Ada orang letak doa-doa kan, ayat 1000 dinar, doa apa-apa dan sebagainya. Boleh ke tak boleh? Masalah ini tertakluk kepada dua keadaan. Pertama, jika tujuan untuk menghafal atau mengelakkan daripada terlupa membaca, hukumnya harus boleh. Contohnya kita letak dekat kereta doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa naik kenderaan. Kita letak dengan tujuan kita baca, kita hafal, supaya kita tak lupa. Ataupun anak-anak kita yang masih kecil yang belum hafal, kita ajar mereka. Itu tak mengapa. Itu masalah pertama. Kalau yang kedua, jika tujuan menolak balak, maka ini termasuk dalam masalah tangkal, hendaklah dijauhi amalan tersebut. Walaupun ayat Quran dan sebagainya, sebaik-baiknya kita tinggalkan. Ada orang letak Yasin, letak ayat apa-apa benda. Sedangkan kita sedia maklum, Al-Quran ini diturunkan untuk kita baca, kita fahamkan, kita amalkan, bukan disuruh gantung untuk dijadikan tangkal. Okey, saya berkongsi sedikit tentang azimat dan tangkal. Kalau siapa masih pegang, mungkin tangkal ataupun azimat yang awak pakai ada dalam slide saya ni. Tapi sebab itu, azimat merupakan sebarang benda-benda yang dipercayai dapat menahan daripada ancaman atau dapat mencegah terjadinya musibah ke atas diri, keluarga dan harta. Jadi orang yang pakai azimat ataupun tangkal, dia percaya bahawa benda-benda ini dapat membantu dia. Contoh-contoh azimat yang dipakai oleh masyarakat Melayu, ini dia. Saya banyak kali tengok azimat ini. Huruf yang kelihatan macam ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah, tetapi isinya ternyata bukan. Nampak aja macam Al-Quran. Selalunya azimat dia mengelirukan kita. Mula-mula je dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu tengok tunggang terbalik, ada huruf terputus-putus dan sebagainya. Azimat tolak kebencian. Siapa pakai azimat ini, kononnya boleh menolak kebencian orang ramai. Maksudnya orang sukalah, pengasih. Seterusnya azimat Israel. Malaikat Israel apa tugasnya? Mencabut nyawa. Jadi siapa pakai azimat Israel, confirm takkan mati, kebal. Pasal apa? Malaikat bersama dia. Okey, azimat Nabi Sulaiman. Macam-macam azimat. Azimat dalam plastik, azimat dalam botol, azimat botol kecil. Ni azimat diberikan kepada pelajar. Kadang-kadang mak bapak ni kalau anak nak periksa, dia yang risau, dia yang stres. Jadi kadang-kadang dah terlalu stres, dia pun jumpalah orang-orang. Kalau jumpa orang yang betul tak apa. Kalau jenis jumpa orang yang tak betul, dia kata ambillah azimat ini, suruh anaknya simpan, suruh pakai, suruh letak dalam beg, suruh letak kat wallet, insya-Allah jadi pandai. Mengikut pengalaman, bila budak tu pakai, bukan makin pandai tapi makin bodoh. Bukan saya cakap, Tuan Haji ni cakap. Menurun, tersampuk, tak betul. Pasal apa?
Bila diberi azimat, sebenarnya bukan setakat azimat. Itu nanti saya akan jelaskan. Semua azimat yang diberikan, yang ditampal, bukan kosong. Kadang-kadang ada dia punya khadam dan sebagainya. Pelaris, ni dekat kedai-kedai selalu diletak. Sebelum guna maju, selepas pakai pelaris, perniagaan merosot, digantung di pintu-pintu. Minta maaf saya pun ada lihat jugalah bila ziarah-ziarah hari raya ni semua kan, ada orang gantung-gantung azimat-azimat seperti ini di pintu-pintu, di belakang pintu. Jadi kalau tanya kenapa anda letak azimat ini, oh saya tak tahu Ustaz, ni ada orang kasih. Oh ni ada satu mana-mana orang dia kata suruh letak supaya apa, selamat, rumah tak ada diganggu dan sebagainya. Bila kita tengok, kita pun tak faham. Ada tulis nombor, ada tulis huruf-huruf terbalik, tonggang dan sebagainya. Okey, mengikut apa yang saya tahu, orang yang nak buat azimat ini, dia bukan terus tulis saja. Dia ada dia punya amalan-amalan tertentu. Dia ada buat perjanjian dan sebagainya. Jadi azimat yang ditampal, digantung ni semua sebenarnya ada dia punya khadam. Sebab tu rumah yang ada benda-benda gini bukan makin apa orang kata bercahaya, bukan makin ceria, tapi kadang-kadang banyak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Seperti nampak kelibat lah, kemudian tiap-tiap malam dengar goli dekat atas apa? Pernah tak dengar? Kata Ustaz, tiap-tiap malam saya dengar orang main goli kat atas. Pukul berapa? 2-3 pagi. Ada ke orang main goli tiap malam? Lepas tu saya dengar kerusi orang tarik-tarik dekat atas. Ada tak orang dengar? Ada. Saya tak pernah dengar, tapi bila saya tanya, saya masuk satu kelas belia ni, awak pernah dengar tak kat rumah orang main goli pagi-pagi? Ada Ustaz, sampai sekarang saya dengar. Ada tak kerusi tarik-tarik? Ada. Habis awak tak pergi atas? Tak tanya orang tu, dia kata tak adalah Ustaz. Orang tu kata tak ada, tak ada budak pun. Habis kenapa setiap malam dia asyik main goli je? Pernah dengar kan? Mungkin kita pernah dengar. Jadi puncanya mungkin sebab inilah kita letak benda-benda yang bukan-bukan. Jadi Nabi kata, sesiapa yang bergantung azimat, sesungguhnya ia telah melakukan syirik. Kerana apa? Kerana dia percaya azimat ini dapat memberikan dia manfaat, dapat mengelakkan mudarat. Dah percaya azimat ini dah macam Tuhan pula. Padahal azimat ini adalah benda biasa, kertas, kain. Okey. Azimat yang dirampas. Ada kawan ataupun pelajar-pelajar saya yang pakai azimat. Tapi bila saya tunjukkan gambar ini, lepas tu terus dia buang. Dia kata, Ustaz, saya terkesan bila Ustaz tunjukkan gambar ini, iaitu azimat yang dirampas. Saya tanya kenapa? Kerana saya pakai azimat ini untuk jaga saya. Tapi masalahnya azimat sendiri kena rampas. Dia macam ada satu kisah. Ada orang ni, dia pakai azimat di rumah dengan tujuan supaya rumahnya tak terbakar. Jadi dia pakai azimat. Dia kata, kau pakai ini, keluarga kau selamat, rumah tak terbakar, kau pun takkan terbakar. Jadi satu hari rumahnya terbakar. Bila terbakar, dia, anak dia, isteri dia semua sempat keluar. Sekali bila dah habis, dia masuk balik, dia tengok azimat yang dia letak dengan niat supaya jaga dia daripada kebakaran. Azimat tadi hangus. Bila hangus, dia pun fikir, sepatutnya kau jaga aku, at last kau pun hangus juga. Jadi baru dia sedar bahawasanya benda-benda ni semua tak betul, syirik. Jadi jangan guna, jangan pakai. Kita kena serahkan ataupun berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi azimat ini beberapa tangkal yang dipakai oleh masyarakat Melayu. Kain hitam, kain kuning, tangkal poncut merah, tangkal untuk pandai. Kalau tuan-tuan boleh baca yang sebelah kiri sana warna hitam, dia ada tulis SEM2, maksudnya semester 2. Jadi ini tangkal untuk semester 2. Bermakna apa? Setiap SEM, setiap semester ada tangkal khas. Kalau budak tu belajar ada 6 semester, bermakna ada 6 tangkal dia simpan. Jadi tangkal milik mahasiswa. Tujuan untuk pandai. Hebat, pakai tangkal aja boleh pandai. Tangkal siam, tangkal ikan tempel. Saya pun tak pernah nampak benda ni. Tangkal limau nipis, tangkal besi kuning. Ni orang-orang India suka pakai. Tangkal tahi besi, ladam kuda, tangkal paku emas, kayu pelindung rumah. Ni saya pernah nampak.
Saya pergi rumah teman, saya tengok dia ada letak kayu dekat atas. Saya pun tanyalah pasal tu member saya. Saya tanya, kenapa kau letak kayu dekat atas rumah? Oh, ini ada orang pesan, dia kata letak supaya makhluk halus tak masuk. Habis kalau makhluk halus tak masuk, makhluk kasar yang masuk. Jadi tujuan dia letak kayu ni supaya benda-benda ni tak ada masuk. Jadi dia yakin. Jadi kalau boleh, kalau siapa yang masih buat, buang sudah. Jangan percaya. Ada juga letak macam-macam dekat atas rumah, atas pintu, termasuk cermin, gunting, pembaris dan macam-macam lagi, dengan kepercayaan supaya makhluk-makhluk ni tak masuk di rumah. Tangkal cili kering, ni selalu bapak pengantin, mak pengantin gunakan supaya hujan tak turun. Kalau buat majlis perkahwinan, letak cili kering, lepas tu cocok dengan lidi, hujan takkan turun. Dan ada sebahagian kepercayaan khurafat, kalau nak buat majlis perkahwinan, campak seluar dalam pengantin ataupun pakaian pengantin dekat atas khemah, confirm hujan tak turun. Betul ke tuan-tuan? Ni kepercayaan khurafat. Diorang percaya. Lepas kata, Ustaz, kita dah buat beberapa kali, betul Ustaz, hujan tak turun. Jadi setan pun suka lah tengok, diorang dah kena goda dengan aku, percaya. Campak suar dalam aja, hujan tak turun. Na'udzubillah. Duit dibungkus macam tulang ataupun tanduk, ni daripada tanah liat orang Kelantan. Ditulis Allah terbalik dan kononnya ada kuasa. Pelajar ini dulunya kerap menurun. Bila pakai ini je makin menurun. Sebab tu saya kata, orang ni tak sedar, bila dia pakai sesuatu, bawa balik ke letak, selalunya ada masalah. Pasal apa? Ada khadamnya, ada jinnya. Tangkal, VIP gila tangkal. Ni apa? Kemian. Untuk makanan, kegemaran jin dan sebagainya. Ada orang tanya juga, Ustaz kata kemian, asap ni kegemaran jin. Habis kalau kita yang orang Arab suka gunakan apa? Bukur, kayu gaharu, tu macam mana pula? Tu tak mengapa tuan-tuan, itu wangi. Kerana jin yang suka yang bau busuk kemian ni. Yang orang Arab selalu pakai itu yang jenis wangi, jin tak suka, lari dia. Okey, ni kemian orang bungkus dengan tujuan untuk merosakkan rumah tangga orang, sihir. Tangkal untuk lengan. Tangkal untuk lengan macam-macam, tali pinggang hitam, tali pinggang kuning, tali pinggang merah. Ni baju, tangkal pakai jadi kebal. Okey. Tangkal kain kapan. Kain kapan pun kadang-kadang diorang kurik, kubur, diorang ambil sikit kain kapan untuk dijadikan tangkal. Tangkal batu, cincin sebagai tangkal. Bukan tak boleh pakai cincin, boleh. Tapi kalau kita pakai cincin dengan kepercayaan cincin ini boleh memberikan manfaat, tumbuk sekali kau boleh pingsan, boleh mati, macam-macam kepercayaan, itu tak boleh. Tangkal botol minyak wangi. Ada orang yang simpan minyak wangi, at last dia tak boleh bersatu dengan suaminya. Dia tanpa dia sedar, dia bawa balik minyak wangi, ada orang kasih, at last selama beberapa bulan dia tak boleh bersatu. Rupa-rupanya minyak wangi yang dia bawa balik tu ada khadamnya, dan khadamnya itu yang buat suami isteri nak cerai. Sebab tu hati-hati. Saya pernah jumpa orang yang dulu ceria, bila orang bagi minyak wangi dia simpan, at last dia jadi tak betul. Dah mula kurang ajar dengan mak bapak, dah berperangai pelik dan sebagainya. Puncanya daripada tangkal minyak wangi yang mereka gunakan. Tangkal patung putri, pelbagai jenis tangkal. Ni contoh-contoh. Dan ini ada seorang isteri, dia sedih. Dia kata apa? Amalan aneh suami dibuang kerja, zikir puja keris. Dia kata suami saya tiap malam masih berzikir dengan kerisnya, sampaikan kena buang kerja. Yelah, malam tak tidur, pergi kerja lambat, mengantuk, tidur dan sebagainya, elas kena buang kerja. Kerana percaya dengan amalan-amalan khurafat, zikir, puja keris. Taib. Setakat ini ada tak orang yang nak bertanya ke apa yang saya sampaikan tentang tangkal ke azimat? Kalau ada, angkat tangan, beritahu. Kalau ada lah, silakan. Alamak, pasal saka lah. Memang tepat soalannya. Tahu tak apa tu saka? Saya nak beritahu, orang yang pakai azimat, orang yang pakai susuk, orang yang pakai tangkal, orang yang pakai pelaris, orang yang pakai apa sahaja, dia akan dapat hadiah daripada pemberinya. Hadiah apa? Ni dia. Bahaya memakai susuk, tangkal dan sebagainya, dia akan mendapat saka. Ni tadi teman kita tanya, Tuan Haji tanya kan,
tentang saka. Inilah saka ni. Siapa yang pakai susuk, siapa yang pakai azimat, siapa yang pakai tangkal, sebenarnya awak dihadiahkan saka. Tahu tak saka apa? Kalau Melayu saka, kalau Cina saka liao. Bukan tak ada lain. Tak ada kena-mengena. Okey. Saka ni adalah khadam ataupun pendamping ataupun jin. Okey, saya akan terangkan. Memang soalannya kena macam ni pun boleh baca ke, boleh ramal ke? Bahaya juga Tuan Haji ni. Dia boleh tembus saya punya laptop. Dia tahu pasal saka. Okey, saka ni ada 3 jenis. Saya nak berkongsi. Okey. Pertama, saka yang diwarisi dari keturunan. Tu yang pertama. Sebab tu dia kata, oh kenapa? Oh saka. Daripada mana datang? Daripada nenek dia, moyang dia, turun-temurun jin tersebut. Yang kedua, saka yang dipelajari. Dia belajar, elas dia dapat saka. Nanti saya akan terangkan. Yang ketiga, saka dari sihir yang tidak dibuang. Orang kena sihir, selalunya orang tu akan hantar jin, kacau dia. Jadi kadang-kadang dalam badannya ada jin kena sihir. Jadi kalau dia tak buang, dia biarkan, itu akan menjadi saka. Okey, saka boleh datang pertama dengan mempelajari silat kebatinan, ilmu pendukunan, perbidanan, mengurut, dan juga kalau dulu punya mak andam, mereka akan gunakan saka ataupun jin. Kebanyakan silat memang ada saka mengikut ritual yang dijalankan. Okey, contoh kuda kepang pun sama jugalah. Jadi maksudnya apa? Bila mereka belajar ilmu kebatinan, pendukunan dan sebagainya, tanpa mereka sedari, guru-guru silat ni sudah transfer dia punya jin kepada pesilat-pesilatnya. Sebab itu ada orang-orang pesilat-pesilat yang hebat-hebat. Dekat Malaysia, Indonesia, saya ada baca iklan. Iklannya berbunyi, anda boleh belajar silat dalam masa 1 hari. Dalam masa 1 hari awak dah pandai belajar silat. Boleh gerak, cakap aja nak silat apa, harimau, buaya, unta. Tak adalah silat unta apa saja silat, silakan, boleh. Macam mana? Saya ni jurulatih silat lah. Dulu saya national coach. Saya belajar daripada kecil sampai sekarang. Saya pun tengok tak pandai-pandai pun silat. Ini dia kata 1 hari dah boleh jadi master. Tapi saya pernah tengok, betul lah dia boleh buka silat harimau. Okey, nak apa lagi dia tunjukkan? Okey, silat ular. Wah, boleh buka silat ular. Padahal 1 hari dia belajar. Dia main gerak. Contohnya lah, 1 hari boleh buka silat macam-macam. Kalau ikut dari segi logik, macam mana dia boleh bergerak? Padahal dia tak pernah belajar langkah, tak pernah belajar tumbuk. Sebab itu saya kata, orang-orang ini dia tak sedar. Sebenarnya guru-guru ni sudah transferkan jin masuk dalam badan dia. Jin tadilah yang menggerakkan dia. Jadi saka pertama boleh dapat melalui belajar ilmu kebatinan silat. Jadi kalau ada sesiapa yang belajar ilmu-ilmu ini, kalau dia tak buang, dia biarkan, benda itu akan bersama dia lah. Itu yang akan jadi saka. Nanti bila nak mati baru susah. Sebab tu orang-orang yang belajar ilmu-ilmu kebatinan, orangnya panas baran. Pengalaman saya, kalau orang belajar ni dia panas baran, suka berkasar, suka marah. Anak-anak salah sikit habis kena pukul bantai. Pasal apa? Benda tadi, panas. Saka juga boleh datang apabila seseorang kena sihir. Hal ini terjadi apabila itu tidak dibuang, lama-kelamaan ia akan menjadi saka. Ada orang yang kena sihir, dia pergi berubat, alamak, dia kata leceh lah, kena pergi 2-3 kali, malas lah. Elas dia biarkan sampai 20 tahun, 30 tahun, sampai jin itu dah sebati dengan dia dah. Tapi bila nak mati, itulah masalah nanti, susah. Okey. Misalnya kena santau berubat tetapi tidak dihabiskan. Jin santau itu yang sudah beranak pinak di dalam badan akan masuk ke dalam aliran darah, akan dipindahkan pula kepada anak dan generasi seterusnya. Okey. Mula-mula dia masukkan satu, atlas sampai beranak pinak dah 20 tahun, 30 tahun. Sebab itu orang yang kena saka ni susah kita nak buang kalau benda tu dah lama. Saka itu ada pada semua keturunan nenek moyang yang pernah berjanji setia dengan jin. Saka itu akan diwarisi segenap keturunan pemiliknya sampai kiamat jika tidak dibuang. Bermakna benda itu akan berkekalan dekat badan seseorang kalau dia tak buang sampai kiamat. Kerana setan ini akan hidup sampai kiamat, umurnya panjang. Jadi akan turun-temurun orang yang belajar ataupun orang yang ada saka ni. Sebab itu
saya akan tunjukkan. Kan bela saka diganggu, tidak dijaga. Okey, secara ringkas, tanda-tanda orang yang mempunyai saka, kan soalan dia memang kena. Menderita penyakit yang tidak ada punca, sakit tetapi apabila pergi ke hospital doktor kata tidak sakit. Okey, ni mengikut pengalaman perobat-perobat, pakar-pakar. Okey, dia kata kalau orang kena saka kadang-kadang sakit aja, pergi hospital, x-ray apa-apa semua tak ada apa-apa. Ni salah satu sakit yang dideritai berpanjangan dan berulang-ulang. Jodohnya panas, bertunang putus dan susah dapat jodoh. Ni ada satu kes, ada orang hantar sihir pemisah. Maksudnya dia tak nak orang ni kahwin. Setiap kali bertunang putus, setiap kali bertunang putus. Masalah. Dan ada pula yang sudah berkahwin kerana dengki punya pasal dia nak putuskan suami isteri. Ada juga. Okey. Jadi suami isteri ni tidak boleh bersatu. Padahal tak ada masalah. Sukar mendapat zuriat. Kadang-kadang sudah kahwin bertahun-tahun tetapi masih tidak mendapat cahaya mata. Apabila saka itu sudah ada di dalam badan, maka ia tidak mahu berkongsi dengan orang lain apabila sudah dapat makan dari tubuh manusia. Ada yang boleh mengandung tetapi sering keguguran. Pernah dengar tak? Biasanya perempuan yang menghadapi masalah itu berhadapan dengan saka jin nenek, anak hilang dalam kandungan. Pernah juga berlaku. Ada orang, ni kisah benar, sudah 7 bulan. Dah tengok pun, dah scan pun, ada baby kat dalam. Tiba-tiba masuk 8 bulan, hilang. Pelik tapi benar. Ni berlaku Wallahualam. Jadi mempunyai emosi yang tidak stabil, sering beremosi, cepat merajuk, cepat marah, sensitif yang keterlaluan, cemburu, keterlaluan dan cepat naik angin. Kemudian jauh daripada Allah, semakin lama makin liat untuk melakukan ibadah. Ada juga kes yang apabila diberi sepotong ayat Al-Quran dan zikir untuk diamalkan, mereka tidak mampu mengamalkannya, rasa panas, malas, mengantuk sangat hingga tidak mampu melakukannya. Dan orang yang ada saka kadang-kadang di dalam keluarga ada anak-anak yang sangat nakal. Kecil-kecil sudah melawan orang tua dan terlalu degil. Something wrong. Padahal mak bapak dah tak ada ajar pun dekat sekolah, tengok kawan-kawan dia semua okey, tak ada masalah, tapi degil sangat budak ni. Mesti ada masalah, something wrong. Jadi pengalaman perubatan Islam, hampir 90% pesakit yang membuat rujukan ada melibatkan saka. Saka adalah antara gangguan makhluk halus yang paling kerap dirujuk kepada mereka berbanding gangguan sihir dan santau. Bagaimanapun berbanding dua gangguan sihir dan santau, saka paling sukar diobati dan memakan masa yang panjang, terutamanya kepada mereka yang terlalu lama berdampingan dengan jin terbabit. Jadi kalaulah ada di kalangan kita sekarang mungkin waktu zaman jahiliah, waktu muda ada pakai susuk ke, ataupun ada gunakan jin, ada pakai tangkal dan sebagainya, cepat-cepat buang, cepat-cepat keluarkan. Kerana apa? Kalau benda tu tak dibuang, kemungkinan besar, satu, bila kita nak mati kita susah. Yang kedua, benda ini semua adalah syirik. Kita tahu syirik ini adalah dosa yang paling besar. Siapa yang tak bertaubat, na'udzubillah. Dan yang ketiga, kita takut benda ini akan memudaratkan anak kita, isteri kita, cucu kita, cicit kita. Kerana dia akan berpindah. Sebab tu dinamanya saka. Jadi saka ni bukan kerana keturunan saja. Kadang-kadang kerana kita belajar ilmu kebatinan, kita belajar silat, kita belajar kuda kepang, kita pakai tangkal, itu pun ada sakanya. Ada soalan lain? Kalau nak bertanya silakan. Dah 1 jam Tuan Pengerusi saya berbual. Dah, sudahlah cepat masa berjalan. Saya sengaja cakap laju pasal saya tahu masa itu emas, ataupun bukan emas, lebih berharga. Ada siapa nak tanya soalan selain daripada Tuan Haji Saka? Silakan. Ini tak ada kena mengena dengan saka, tapi ini katanya kadang-kadang malam Khamis, malam Jumaat orang baca Yasin, ada orang letak air, betul? Lepas tu orang bawa balik dan sebagainya. Kalau tuan-tuan pernah dengar, saya tak tahu sama ada saya dah bacakan tadi, ada hadis Nabi melarang kita menjampi, larang kita jampi, baca mantra dan sebagainya.
Contohnya lah kuda kepang ni, sebelum mereka buka gelanggang, diorang akan baca mantra bukan-bukan, panggil jin, panggil setan dan sebagainya, baru menjadi. Kalau kita jampi dengan mantra-mantra tu memang tak boleh. Tapi dalam hadis, kalau kita jampi dengan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan, insya-Allah tak mengapa. Okey. Jadi orang-orang yang buat letak itu mungkin bila dibacakan Al-Quran, selalunya imam mungkin tiupkan dan sebagainya. Itu mungkin mengikut pandangan mereka, ayat-ayat tadi dapat membantu. Kerana seorang pakar daripada Jepun, saya tak ingat siapa namanya, dia ada buat kajian. Dia kata air ni, kalau kita cakap yang bukan-bukan, kita misalnya kita cakap benda-benda yang kotor, maki, air itu akan, dia punya apa nama dia, akan berubah menjadi bodoh, tak cantik. Tapi kalau air itu kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, bercakap dengan benda-benda yang positif, air itu akan berubah menjadi indah. Dan kalau kita lihat dalam badan kita ni banyak air. Jadi kalau kita asyik cakap benda yang negatif, kemungkinan besar ada dia punya kesan, mengikut pakar kajian yang dibuat oleh seorang doktor di Jepun. Jadi kembali kepada soalan tadi, memang kalau air, kalau ada kita masalah untuk jampikan, bacakan ayat Al-Quran, itu tak mengapa, dibolehkan. Jampi menggunakan ayat-ayat Al-Quran, memang ada hadisnya. Ada soalan lain? Silakan Tuan Haji, saya minta pengurusi boleh saya open soal jawab. Tak ada mic kesian kena pergi. Okey Haji, datang sekali. Kita pause sekejap. Okey, saya rasa dua soalan. Saya tak tahu saya boleh buka lagi tak. Kalau benda ni, soalan tadi tentang tentang air 7 perigi. Yang ni tadi kata jumpa dukun, minta tolong kan dengan jin, tapi dia kata aku minta tolong dengan jin, tapi aku tahu ini kuasa Allah. Jadi dalam Islam, niat tidak menghalalkan cara. Maksudnya kalau niat kita baik, aku panggil jin tapi sebenarnya untuk kebaikan. Sedangkan dalam Islam kita tidak boleh meminta pertolongan dengan jin. Kebanyakan ulama mengatakan haram, tak boleh. Dan ada orang yang pernah jumpa saya, dia kata, "Apa Ustaz, Nabi Sulaiman dulu minta tolong jin." Dia kata Nabi Sulaiman suruh jin buat itu, buat ini, suruh sana, suruh sini. Dia minta tolong, boleh pula. Tu Nabi Sulaiman, dia ada special case. Dia diberikan kelebihan, mukjizat oleh Allah untuk kontrol. Bukan jin saja, semua makhluk dia boleh kontrol, tak ada masalah. Awak siapa nak compare dengan Nabi Sulaiman? Dan ada benda-benda yang Nabi boleh buat, kita tak boleh buat. Sedangkan Nabi Muhammad pernah tangkap jin. Kalau nak ikutkan hati Nabi Muhammad nak ikat, nak tangkap. Tapi bila terdengar bahawasanya kuasa ini hanya diberikan kepada Nabi Sulaiman, Nabi lepaskan jin tersebut. Okey, jadi kalau boleh elakkan, walaupun kita kata niat saya baik sebenarnya. Okey, jadi elakkan, jangan sekali-sekali minta pertolongan dengan makhluk gaib ini ataupun makhluk jin. Soalan kedua, boleh tak ada orang suruh kalau ada sakit pergi ambil air 7 perigi, mandi dan sebagainya? InsyaAllah boleh. Saya pernah pergi Melaka, saya pernah lihat orang pergi Hang Tuah. Lepas tu diorang ambil semayang, ada yang mandi dan sebagainya. Bila tanya, diorang kata ini untuk buang suih, untuk dapatkan jodoh dan sebagainya. Jadi kembali kepada tadi, kalau boleh kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pesan Nabi, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika nak minta pertolongan, Nabi kata mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita percaya air perigi, kita percaya gini, dah sama macam spesies tangkal tadilah, azimat, percaya benda ni boleh memberikan manfaat, mudarat, padahal benda ni tak ada apa-apa. Saya bagi satu contoh. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sedang dia tawaf, dia cium Hajarul Aswad. Tahu Hajarul Aswad? Bila lepas dia cium, dia perasan ada sahabat-sahabat lain yang sedang memerhatikan dia. Kemudian dia panggil kawan-kawan, dia beritahu sahabat, dia cakap kawan-kawan, innaka hajarun la tadur wala tanfa. Dia kata, wahai Hajarul Aswad, aku tengok engkau ni sebenarnya tak ada apa-apa manfaat, tidak ada apa-apa mudarat. Aku cium kau kerana aku pernah lihat Nabi cium. Jadi aku cium kerana nak dapatkan pahala sunnah sahaja. Faham tak? Jadi maksudnya apa? Ini Hajarul Aswad.
Tidak ada apa-apa. Walaupun dia kata ini batu daripada syurga dan sebagainya, tidak ada apa-apa manfaat ataupun mudarat. Jadi sebab itu Sayyidina Umar dia pesan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat lain, bahawasanya ini batu tak ada apa-apa, tak boleh memberikan manfaat, tak boleh memberikan mudarat. Tapi masalah orang-orang kita pergi ke sana, sapu Hajarul Aswad dengan kain, balik dia gunting kecil-kecil, dia bagi orang. Dia kata ni simpan, taruh dekat wallet, pelaris, confirm kau jadi kaya, confirm dapat rezeki. Dengan kepercayaan tersebut, saya sendiri, pengalaman saya pernah dapat kain kecil kawan saya bagi. Saya tanya ni apa? Oh, ni bekas aku sapu dekat Hajarul Aswad, kau simpan taruh wallet sebagai pelaris. Betul ke tuan-tuan? Sebab itu wallahualam, saya dengar kain kiswah Kaabah tu diangkat, dulu letak bawah asyik koyak aja, orang asyik gunting tak bawa balik jadi tangkal. Sebab tu diangkat supaya orang tak boleh koyakkan kain tersebut. Tu kisahnya lah, wallahualam. Dah terlajak dah ni. Ada lagi soalan yang ada kaitan? Silakan. Tak ada? Okey, ini sebagai penutup mungkin. Kenal tak tuan-tuan siapa ni? Namanya ialah Ustaz Daud bin Ali, pendakwa bebas, daripada dilahirkan pada 1919 dan wafat pada 1989. Ustaz Daud gigih mengikis pandangan tahyul dan amalan khurafat masyarakat ketika itu, baik dalam syarahan biasa atau ceramah di radio. Beliau antara tokoh agama yang kritikal dengan pengamalan masyarakat Melayu yang bercampur unsur syirik dan khurafat. Ustaz Daud bin Ali ni saya tak sempat jumpa lah, kerana pada tahun 89 tu saya masih di Kuwait. Tapi ustaz ini dikenali sebagai ustaz yang very critical. Kalau dengar aja benda-benda khurafat syirik, ustaz ini yang paling lantang di radio dan sebagainya. Jadi antara ajaran sesat yang dihadapinya ialah kumpulan Said yang mengajarkan keperluan berselawat dan tidak perlu solat. Jadi waktu ustaz hidup, dia pernah bertemu dengan sekumpulan jemaah yang mengatakan kita tak perlu semayang, kita selawat sahaja. Ini ajaran sesat. Kenal tak ni siapa? Ni saya yakinlah ramai yang kenal. Ustaz Embek bin Ali. Tinggal di mana? Kalau tak silap Ustaz almarhum tinggal di Hougang sini kan. Antara pengasas Firdaus. Namanya sering dikaitkan dengan kegigihan dan ketabahannya dalam membantras ajaran sesat di Singapura. Malah nyawanya sering menjadi taruhan dalam menghadapi kumpulan ajaran songsang yang mengugutnya. Untuk membantras ajaran sesat, beliau telah menampilkan strategi serampang 3 mata. Pertama, menerima laporan daripada pelajar yang telah sesat dan ingin bertaubat. Kemudian mengadakan risikan dan menyiasat ke tempat ajaran sesat diadakan. Memang hebat Ustaz Embek bin Ali. Bila dia dengar ada ajaran sesat, dia akan bertemu dengan orang-orang tersebut dan dia sanggup pergi tempat ajaran sesat yang diajar untuk berdialog, untuk membimbing mereka. Beliau sering menghubungi pihak media, terutama Akhbar Berita Harian, untuk mendedahkan dapatannya. Beliau juga mengundang ketua ajaran sesat agar segera bertaubat. Jadi hebat ustaz-ustaz ni. Okey. Jadi antara pengalaman menariknya dalam membantras ajaran sesat ialah berdepan dengan kumpulan ilmu kebal. Ustaz Embek bin Ali ni pernah bertemu dengan sekumpulan yang belajar silat yang katanya mereka kebal. Jadi tak betul. Kemudian kumpulan ilmu ratib dalam Kelambu awal 70-an. Mereka berzikir dalam selimut dalam Kelambu, pernah keluar di Berita Harian. Dan yang ketiga kumpulan ilmu taslim dan sebagainya. Jadi sekarang ni masih ada lagi tak orang-orang yang mengamalkan ajaran sesat di Singapura? Tak ada ke tak ada? Ada tuan-tuan. Ada lagi. Kalau nak tahu, insya-Allah syarahan seterusnya pada bulan berapa? Tak ada. Ni tajuk lain lah insya-Allah tentang ajaran sesat dan sebagainya. Hari ini kita fokus dulu tentang khurafat-khurafat, adat-adat yang sering diamalkan tanpa kita sedari bahawa apa yang kita lakukan ini adalah syirik. Okey? Jadi kalau boleh selepas ini bila kita balik, kalaulah ada di kalangan kita, kalau ada masih simpan benda-benda tangkal dan sebagainya, kalau boleh kita bersihkan. Kalau takut nak buang, jumpa orang yang berikan kita bagi dia balik. Dia kata, ya aku tak nak, aku nak bagi kau balik. Kenapa? Oh tadi aku dengar syarahan, ustaz kata tak boleh. Kerana apa? Pernah berlaku, orang simpan azimat, simpan tangkai. Saya kata boleh tak minta izin kita tengok apa ada kat dalam.
Dia kata boleh Ustaz, silakan. Kita gunting, kita buka, tahu tak dalam ada apa? Ada kemian. Ada pula kes dia buka, ada rambut, ada tanah kubur, macam-macam. Jadi benda-benda tu semua untuk apa? Dia letak kat rumah. Untuk apa? Bukan untuk apa makin baik, malah makin teruk. Benda-benda ni makin berkumpul pula kat rumah kita. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup, bersihkan akidah kita daripada kepercayaan khurafat dan juga syirik. Kerana syirik ini adalah dosa yang paling besar. Kemudian kalau kita pernah waktu zaman jahiliah kita ada pakai benda-benda ini, cepat-cepat kita buang. Kemudian ada yang, Ustaz, saya dulu ada, memang betul saya ada makan jarum. Saya pernah jumpa orang-orang ni. Tapi sekarang saya tak tahu masih ada lagi tak. Boleh, kita boleh test, boleh tengok ada ke tak ada. Tapi bila saya tanya, awak ni panas baran tak? Dia kata, Ustaz saya panas baran. Confirm lah kerana benda itu. Okey. Jadi mudah-mudahan dengan ceramah yang ringkas, nak cakap ringkas pun tak ringkas 1 jam setengah. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit kesedaran kepada kita semua, insya-Allah. Jadi apa yang baik datangnya daripada Allah, dan apa yang kurang silap datangnya daripada diri saya sendiri. Kita tutup syarah kita pada malam ini dengan